Baik, kembali dalam cerita. Tadi saya bercakap berkaitan dengan apa yang akan berlaku malam ini dan juga sekarang ini tugasan Muhammad Aiman Hakim, Wakil Ekstra Awani Johor adalah berkaitan dengan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat. Bila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya, ini perkara yang perlu diambil perhatian dan juga peranan penting oleh setiap rakyat Malaysia, terutamanya apabila kita mendepani COVID-19 yang telah pun berlangsung hampir 3 tahun, disusuli dengan pelbagai lain virus dan juga jangkitan-jangkitan lain. Ini antara perkara yang perlu kita faham dan juga kita teliti dari semasa ke semasa. Peranan kami di media adalah untuk menyampaikan dan juga melaporkan berita semasa kepada anda. Jadi saya nak terus sahaja bersama dengan Aiman Hakim ketika ini. Aiman, kalau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya inisiatif jelajah agenda nasional Malaysia Sihat hari ini, yang mana YB-KJ Menteri Kesihatan berada di sana dan juga banyak isu-isu yang disentuh, terutamanya apabila bercakap berkaitan dengan keadaan semasa Malaysia khususnya dalam kesihatan ini. Tetapi terlebih dahulu, apa antara pengisian penting hari ini dalam jelajah agenda nasional Malaysia Sihat, Aiman? Baik, terima kasih Ehsan. Jadi pada hari ini merupakan siri peringkat negeri Johor yang diadakan di Bandar Dato' On Johor Bahru. Yang mana siri jelajah ini merupakan yang pertama diadakan di Johor Bahru. Dan pada siri jelajah ini mengenai aspek-aspek kesihatan yang patut diperbaiki khususnya di Johor Bahru ini. Yang mana kita sedia maklum bahawa Johor kawasan bandar yang berpenduduk tinggi, di mana boleh saya katakan menurut daripada ucapan yang amat berhormat Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi memaklumkan bahawa hampir 4 juta penduduk yang menduduki kawasan Johor Bahru ini, yang mana memperlihatkan bahawa aspek kesihatan dalam komuniti ini. Jadi siri jelajah inilah hadir ke selatan tanah air bagi kita mengetengahkan mengenai kepentingan ataupun aspek-aspek penting mengenai kesihatan dalam negara kita, khususnya di Johor Bahru. Lebih kurang 4 juta penduduk, atau boleh saya katakan setengah kawasan yang digelarkan sebagai The Greater JB, melibatkan kawasan-kawasan seperti Pasir Gudang, kawasan Johor Bahru dan juga kawasan-kawasan sekitarnya, yang mana kawasan-kawasan ini penduduknya tidak memainkan peranan ataupun boleh saya katakan tidak mendekatkan ke arah kesihatan. Jadi oleh itu antara perkara-perkara yang ditekankan adalah membabitkan kesihatan seperti kesihatan diri, dan juga antara lain perkara yang ditekankan adalah hospital, ya, penaik tarafan hospital. Dan dalam sidang seperti yang disebut dalam sidang ataupun ucapan yang amat Menteri Besar tadi memaklumkan bahawa akan ada pertukaran untuk membangunkan hospital-hospital di Johor Bahru ini. Misalnya ada pertukaran untuk membangunkan untuk SSA 2, ataupun ada pertukaran untuk membangunkan HSA, Hospital Sultan Aminah sedia ada. Jadi itu merupakan antara pengisian yang menekankan aspek kesihatan di negeri Johor ini kalau saya bercerita mengenai agenda Nasional Malaysia Sihat ini. Dan juga selain daripada itu, bila kita bercakap berkaitan dengan agenda nasional Malaysia Sihat, seperti yang Aiman nyatakan tadi, tapi lain pula ceritanya lah apabila kita bertemu dengan Menteri Kesihatan YB-KJ dan banyak isu-isu semasa dibangkitkan ataupun yang ditanyakan oleh rakan wartawan. Kalau ada perinciannya, Aiman? Baik. Seperti melalui sidang media yang baru saja saya ikuti sebentar sahaja tadi dalam program sama, di mana Menteri Kesihatan kita YB-KJ memaklumkan bahawa menerusi program jelajah agenda nasional sihat tadi, YB-KJ sendiri memaklumkan bahawa perbincangan rang undang-undang bagi kawalan tembakau dan merokok 2022 akan dilaksanakan pada minggu depan. Ini bermakna mesyuarat pertama bagi jawatan kuasa pilihan khas yang dipengerusikan KJ sendiri akan diadakan pada minggu hadapan. Dan bagaimanapun difahamkan ada beberapa perkara akan ditelitikan dalam mesyuarat ini. Ia antara lainnya melibatkan penguatkuasaan dan juga tahap denda
khususnya terhadap pelaku-pelaku dan pesalah yang mengabaikan rang undang-undang ini. Jadi seperti kita tahu, isu ini merupakan isu yang sering saja dibahaskan di pelbagai platform ataupun di pelbagai peringkat usia sekalipun, di mana kita melihat bahawa golongan usia muda, pertengahan dan juga yang berusia sekalipun mengutarakan pendapat-pendapat yang berbeza. Bagaimanapun kalau kita dapat teliti dalam sidang media yang diumumkan Menteri Besar tadi, maafkan saya, KJ tadi memaklumkan bahawa hampir 95% pihak dalam parlimen mempersetujui perbahasan mengenai rang undang-undang kawalan tembakau ini dilaksanakan. Jadi mungkin mesyuarat hadapan akan memfokuskan terhadap bagaimana ianya mahu dilaksanakan ataupun apa pendekatan yang akan diambil dan apa akibat ataupun implikasi bagi mereka-mereka yang tidak mematuhinya. Dan kalau saya mengikuti rapat perkembangan KJ daripada sosial medianya, menerusi TikToknya, menerusi FB-nya, di mana beliau turut memaklumkan bahawa meskipun ianya diaplikasikan ataupun dikuatkuasakan dalam undang-undang ini, tidak semestinya pesalah itu akan dikenakan tindakan yang drastik ataupun tindakan yang kuat ataupun sebagainya. Tapi ini sekadar berbentuk peringatan. Ada yang hanya dikenakan denda ataupun peringatan secara verbal sahaja. Jadi itu merupakan antara pendekatan ataupun penelitian yang akan dilihat sebelum rang undang-undang itu diaplikasikan. Dan juga Aiman, berbalik kepada siri jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat tadi, kalau saya nampak dia seperti satu bentuk karnival ataupun banyak booth ataupun gerai yang menyediakan perkhidmatan dan sebagainya. Kalau Aiman boleh gambarkan apa ketersediaan yang ada di sana, apa antara perkhidmatan ataupun booth ataupun gerai yang menawarkan sesuatu? Baik, sebelum itu saya lupa nak maklumkan bahawa karnival ini sebenarnya berlangsung di kawasan tebing ataupun memang nama sinonimnya di Johor ini adalah tebing lah, di mana kawasan ini merupakan kawasan tumpuan di mana vendor-vendor yang ada di JB ini membuka gerai mereka di sini. Dan ini juga termasuk dengan syarikat-syarikat kesihatan yang turut menyertai program ini yang sama-sama membuka gerai mereka, jadi mempromosikan barangan-barangan mereka. Jadi antara yang saya lihat program-program yang didedahkan kepada masyarakat umum pada program pada hari ini adalah merupakan berbentuk penceritaan ataupun pendedahan ataupun kesedaran umum lah. Dia bukanlah berbentuk seperti penjualan produk ataupun sebagainya, tetapi dia lebih kepada berbentuk pencerahan ataupun motivasi mendedahkan masyarakat mengenai keburukan ataupun kebaikan sesuatu perkara itu. Ianya lebih kepada bersifat kesihatan. Khususnya kalau saya lihat ada juga booth yang membuka sudut motivasi mengenai rokok, di mana kita dapat lihat bahawa ada beberapa isu-isu yang diketengahkan dalam booth-booth itu yang mendedahkan keburukan rokok dan implikasinya. Serta ada juga booth-booth yang lain turut menjual beberapa perangan alatan kesihatan, khususnya seperti, walaupun kita tak menggunakan laginya tapi kita pernah menggunakannya, iaitu salah satunya adalah seperti barangan untuk kita swab test lah, dan antara lainnya itu merupakan antara pengisian yang ataupun booth-booth yang dibuka di Carnival pada kali ini. Pemerhatian Aiman, bagaimana dengan sambutan orang ramai, terutamanya bila bercakap berkaitan dengan kesihatan ni? Maklumlah, tetapi tidak dinafikan bila kita ada kesedaran dan sebagainya, kita sama-sama turun untuk mendapatkan maklumat dan juga informasi. Sambutan orang ramai bagaimana, Aiman? Baik, terima kasih Ihsan. Jadi kalau saya bercerita mengenai sambutan lah, bayangkan saya sendiri nak sampai ke lokasi ni pun dah mengambil masa lebih kurang 1 jam. Dicampur dengan jamnya sekalipun, sebab kita tahu dengar je KJ nak turun JB, ramai-ramai berpusu turun nak tengok gerangan insan yang bernama YBKJ ini. Dan itu sudah pasti melambangkan betapa keterujaannya ataupun keterlibatan penduduk-penduduk di selatan tanah air ini terhadap program-program yang berbentuk kesihatan, di mana saya melihat bahawa meskipun pendedahan dalam aspek-aspek kesihatan ini agak kurang di Johor Bahru ini, walau bagaimanapun seperti program-program sebeginilah dapat mendekatkan rakyat terhadap kesedaran mereka bagi mendekatkan diri kepada kesihatan yang sebenarnya.
Jadi saya melihat bahawa dalam program tadi sambutannya memang meriah, di Okey. mana hampir setiap penjuru di program itu penuh dengan kalangan khalayak orang ramai. Tak kisahlah dari pelbagai masyarakat, kaum, usia dan juga gender sekalipun. Semuanya rata-rata daripada mereka turut serta menjayakan program terbabit. Kita mengharapkan usaha ini diteruskan di peringkat-peringkat lain dan juga sambutannya juga sama seperti di Johor Bahru. Terima kasih Muhammad Aiman Hakim, Wakil Eswara Awani Johor atas perkongsian cerita itu tadi. Itu laporan yang dibuat oleh Aiman apabila Menteri Kesihatan berada di sana untuk jelajah agenda nasional Malaysia Sihat. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kerana memberi kami informasi kepada wartawan seperti Luqman dan juga Aiman tadi, dan pastinya itu saja waktu yang ada untuk cerita. Saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum, jumpa lagi.